Hai guys, Assalamualaikum. What's up? Bukan saya. Welcome back ke YouTube channel. Terima kasih pada mana yang subscribe, yang mana like, yang mana komen baik-baik, dan yang mana share. Terima kasih banyak-banyak. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Jadi kat sini aku nak buat live trade ataupun just aku nak trade untuk aku sendiri. Sebab aku dah ajar dan aku dah buat video pasal jangan entry dekat trend line, jangan entry betul-betul dekat zone. Dan tadi aku scroll TikTok, ada individu ni dia live trade dekat TikTok. Jadi dia bagi gold sell. Reason dia gold sell tu dekat trend line, which is aku dah buat video jangan entry dekat trend line. Dan dia entry pula disebabkan trend line dan zone. Jadi kat sini aku nak live trade, aku nak masuk sell based on dengan apa yang diberitahu oleh dia. Sell disebabkan trend line dan juga zone. So sekarang ni aku akan masuk sell. Sekarang ni kau boleh nampak chat aku aku akan tunjuk dekat monitor lagi. Sekarang ni aku akan masuk sell. Aku ada buat deposit malam $200 ni, aku dah grow jadi ke $400. So aku tak nak membuang ni, aku saja nak grow. So aku akan buka kecil je. So aku nak 002. So aku akan entry lah kat sini. Aku akan entry. So kau boleh nampak kat sini based on apa. Kat situ kita ada base, dia nyatakan itu base betul. Kat situ ada drop ataupun kita boleh panggil inside bar candle, tak kisah as long kau faham apa itu base dan kau faham apa itu supply zone. So kat sini aku akan masuk sell kat H1. So dia marking trend line macam tu, cantik. Dekat M15 pun dia marking, kita boleh nampak kat sini. Oh, dia marking macam ni dekat M15. Aku tunjuk kat sini. Okay, dia marking macam ni. Tarik tu dia. Kau boleh nampak dekat iPhone. Kau boleh nampak aku kongsi kat screen, dia marking macam ni. Jadi sekarang ni dekat zone H1 tadi dan trend line M15. Jadi tak apa, aku akan sell lagi. Aku minta maaf aku tak boleh nak tunjuk live dia dan benda itu sangat tak bagus lah. Tapi aku akan masuk entry dengan apa yang ditunjuk ni. Jadi aku tengok sekali lagi dia melayer ke tak. Jadi aku akan masuk sell kat lagi. Sekarang ni kita tunggu. Ataupun sekarang kau boleh nampak kat chat kat H1 target, memang target goal ni untuk penurunan. Cuma aku tak cakap benda ni nak naik. Aku hanya nak masuk entry based on reason yang dia kongsikan. Dan aku dah bagi tahu juga sesungguhnya trend line ni bukan harga. Tapi tak apa, dia makin macam ni tadi kan. Trend line, ada trend line touch and then benda tu dekat base ataupun engulfing. Standard trader baru ni dah tak ada benda lain, dia pakai engulfing je. Dia tahu engulfing je tempat entry. So tak apa, kita proceed je dengan engulfing beliau. So aku dah entry sell kat situ. Jadi aku live trade kat sini. Apa kalau dia turun rezeki lah, alhamdulillah, profit lah aku kan. Tapi aku nak tunjuk sama-sama kat sini, kita masuk entry based on trend line dan zone sahaja. Dan which is kedua-dua benda tu bukanlah pengukur untuk penurunan ataupun pergerakan bagi sesebuah harga tu. Oh, nampaknya dah biru-biru ni. Tak apa, kita tunggu dulu. Ni aku dah, kalau pucuk akar ni aku dah boleh screenshot ni, upload kat story IG. Aku entry shadow entry ni. Jadi kita layanlah dulu kita tunggu dulu. Aku boleh ada buka 2 sen je kat sini. Aku buka 2 sen je. So kita kena sabar lah dia jalan. Kita tengok macam mana. Let's say lah kalau kau tanya, "Yo, ada ke peluang gold ni zone 6?" Ada, disebabkan memang H1 macam aku cakap tadi, H1 memang nak berlaku penurunan. Kalau kau tengok kat sini agak risiko sikit disebabkan kita dah fasa H4 dalam uptrend. Gold ni dalam fasa uptrend. Dan apa yang berlaku dekat H4 ni, H1 ke bawah pun sama, adalah corrective structure. Maksudnya gold sekarang berada dalam keadaan compress dan ini adalah corrective structure untuk sambungnya trend ataupun sambungnya kenaikan ke atas. Tambahan pula, kita ada kat H4 kat sini, kita ada rally base rally. Itu sebagai kita punya analisa. Kita ada sebagai zone inside bar candle pun kau boleh panggil juga. Itu dekat H4. Oh, itu dia dah profit $27 guys. Oh, dah $22. Okey, kita relax dulu baru sikit. Jadi kat sini H1 pula, apa yang berlaku dekat H1 adalah kita ada base. Kita ada base kat sini. Normal lah benda ni, kita ada base kita boleh pakai. Tapi apa yang aku nak bagi tahu kat sini, kita tak boleh letak sebagai trend line ni sebagai pengukur bagi pergerakan harga. Trend line ni tak payah. Harga ni kalau trend line ni tak ada pun dia gerak juga tanpa trend line tu. So bukan reason sebab entry trend line. Sebab banyak je. Okay, let's say lah nak tanda juga macam ni. Oh, dia dah touch, dia nak turun banyak kali, dia react sikit je. By the way gang, ini bukan penandaan trend line dengan betul. So yang dimark ni aku nak bagi tahu, ini bukanlah cara penandaan trend line yang betul. Okey. Dia react sikit je, turun dalam 10 pip, belasan pip, dia sambung pacak balik, sambung kenaikan balik. Sebab apa? Sebab trend line aku dah buat kat video sebelah ni. Trend line bukan harga. Trend line hanya tool sahaja. Okey. Jadi kita boleh tunjuk kat sini, aku ada je peluang untuk penurunan disebabkan faktor kalau ada
price action kat sini, maksudnya area ni ada value dan akan berlaku penurunan. Tapi in wise untuk long game, gold ni masih lagi dalam fasa kenaikan. In fact daily ke atas pun, daily ke bawah, daily dengan H4 pun masih lagi bagi bullish punya movement punya signal. So tak ada lagi benda-benda ataupun faktor yang menyokong untuk gold ni untuk penurunan yang jauh maksudnya. Okay, jadi kita tunggulah dulu. Kita masih tunggu. Boleh dia react sikit, dia sambung naik balik. Sebab apa? Sebab lagi pun kalau aku tengok kat H4 kat sini, dia dah ada tindak balas harga kat sini. Jadi gold ni memang in fact nanti kalau apa-apa aku akan fokus untuk buy. Dan aku akan kongsikan kat channel Telegram aku. So kita sama-sama tunggulah. Sekarang ni masih full lagi. Oh, dekat sini kita ada doji pula dekat M15. Oh, aku tak perasan. Aku tak analisa sebab ini bukan analisa aku Dua ni, entry ni macam aku cakap tadi, ini analisa kawan kita dekat TikTok. So aku nak masuk sebab aku tertarik dengan aku buka-buka tu, aku scroll elok-elok lepas tengok cerita hantu, terus dia kata okey, saya sell disebabkan trendline dan zone engulfing H1. Aku pun entry terus lah nak tunjuk apa yang akan berlaku. Sebab apa yang aku nampak kat sini, gold akan buat kenaikan. Okay guys, sekarang ni kalau ikut waktu yang aku sedang tunggu sekarang, dah 14 minit dah berlalu, tengah floating sekarang 14 minit dan dia masih lagi merah-merah. Aku tak ada tambah entry, aku tak ada tambah layer. So sekarang ni macam aku cakap tadi, dia masih dalam fasa floating lah. So aku nak tengok, aku tak ada letak XL kat sini sebab basically aku nak bagi tahu point of a video ni, aku nak tunjuk yang kita tak boleh entry buta-buta berpandukan trendline dan zone sahaja. So kat sini aku tunjuk secara live apa yang mostly trader baru buat dan apa yang kebanyakan trader-trader dah diajar oleh trader-trader yang baru 2 bulan tu, yang entry tak tahu ke mana, dia ajak orang lain dan orang lain pun ikut. So semua orang akan nak ikut cara trading yang sama, dan which is entry dekat zone dan entry dekat trendline. So itu point aku nak tunjuk kat sini. Nak tengok macam mana pergi dia. Kalau pergi profit, alhamdulillah, macam aku cakap tadi, ada je peluang untuk penurunan, tapi bukan disebabkan faktor oleh trendline ataupun zone tersebut. Tapi apa yang aku nampak kat sini, gold akan membuat kenaikan. Kalau dia naik pun sikit, dia turun dalam beberapa pip, dan dia sambung naik balik. Tu sama-sama tunggu. Sekarang ni dah 16 minit aku tunggu ni. Menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku tunggu. Kenapa gold tak turun-turun lagi? Baiklah. Isang nunggu. Okay guys, itu dia. Kau boleh nampak gold tadi dia dah turun balik sikit. Dia dah profit dah. Aku dah profit dalam $22. Sekarang ni dia dah merah balik dah, $29. Sekarang ni kalau ikut first entry point aku, first aku entry tadi dalam floating dalam berapa pip ni? Dalam 24 pip dah. Dah floating dalam 24 pip dah guys. So kalau agak dah mencukupi dah ni kalau SL ni untuk gold ni. Sekarang ni dah floating dalam 20 pip. So kau boleh nampak kat sini gold dia pacak balik. Tu dia. Kau boleh tengok kat sini gold terus buat kenaikan macam yang aku cakap tadi. Okey, tengok dia react je sikit, nampak dia. Oh, dia dah sentuh trendline dah. Nampak dia terus buat kenaikan, dia terus buat kenaikan $32. Kalau ikutkan kat sini dah 24 pip dah ni kalau nak ikutkan. So aku cut loss dululah. Dah $30 ni aku cut loss dulu. Cut loss dulu. Okay geng, gold terus naik lagi Aku dah cut loss sebanyak $30. Kau boleh tengok kat sini, aku dah cut punya losses dalam $30. So kalau pada trader baru, maksudnya sekarang dah kerugian sebanyak $30, 30 USD. Jadi aku follow signal ni tadi ataupun aku follow live ni tadi dekat TikTok. Macam aku cakap, bukan live TikTok masalahnya dan bukan apa-apa. Cuma tengok, kau tengok kan makin naik. Oh, dia makin pacak. Kau tengok dia makin membuat kenaikan kat sini. Tengok, kalau aku tak cut loss ni ada $40 ni tadi, $38 ni kat sini tadi kalau cut loss. Jadi aku nak bagi tahu reason kat sini, jangan entry disebabkan trendline dan zone sahaja. Siapa yang suka main engulf tu, yang suka main zone, ini zone engulfing lah ni. Nampak dia marking, lepas tu dia marking pula trendline dekat M15. Cara marking trendline pula dia marking macam ni. Jadi kalau ada individu yang suka, aku berani jamin pada korang yang tengok video ni ada punya yang suka marking macam ni. Macam aku cakap tadi, ini bukan penandaan cara marking trendline yang betul. So ini bukan cara marking trendline yang betul ya. Sebab tadi dekat live tu ada. So dia dah marking macam ni dan dia ajar beberapa orang yang tengok tu. Sebab aku tak view live tu, aku tengok kat page luar. Itu reason dia dan aku masuk entry dan aku tunjuk kongsi kat sini. Tengok dia dah terus buat kenaikan. Kalau ikut aku first entry dekat zone tadi, $30
22 pip dah floating. Kalau first daripada trendline tadi dah 22 pip dah floating. Tapi aku dah cut loss sebanyak $30. Apa-apa pun aku nak kongsi kat sini, conclusion je, jangan entry dekat trendline ataupun dekat zone macam tu je. Ingat, kita nak entry kena tunggu peluang. Kita nak entry, kita kena tunggu apa yang price bagi. Bukannya kita nak entry dengan apa yang price nak ikut kita. Kalau kau entry macam ni, kau nak price ikut kau. Sebab kau entry trendline macam ni. Oh okay, oh ni dah ada trendline. Abang reason entry sell ni apa? Okay, first kita ada nampak ni engulfing normal, iaitu engulfing. Ini yang diorang tahu. Engulfing kat sini kau nampak zone engulfing dekat H1. So dia dah breakout ni kawan-kawan semua ya. Dia dah breakout ni. Dia dah breakout kat sini. So ini adalah pullback. Okay, ini adalah pullback. Kenaikan ni adalah pullback. Dia nak cari zone engulf. Okay, dia dah sampai ke zone engulf. Kita entry. Tambah pula ada trend line dia ni marking tadi. Dia marking trend line macam ni. Aku minta maaf aku tak boleh nak tunjuk. Nanti mengaibkan pula. Tapi aku nak tunjuk kat sini secara umum. Siapa-siapa je tak kisah. Aku pun ada buat mistake. Cuma aku dah belajar daripada mistake. Okay, so yuk, pasal boleh tak yuk nak pakai zone ni? Boleh, tapi ada cara dan kaedah dia, ada kefahaman dia. Bukan yang main kau entry. Sebab apa yuk orang suka nak entry macam ni? Okay, ni aku bagi tahu, orang suka entry macam ni. Orang marking pula trend line tadi aku buat macam ni, nak tukar time frame. Sebab apa? Sebab korang ni nak apa yang korang entry kat sini tu reject, tinggal shadow, jadi pucuk akar, jadi zero float. Itu yang korang nak. Jangan sombong, jangan ego, mengaku, admit kat diri sendiri. Ini yang kebanyakan korang sebagai trader nak. Kau nak entry kat situ dekat zone bener trend line, lepas tu entry kat sini, semua dah balon bantai semua kat sini, entry sini, entry ni semua, ini entry banyak-banyak. Oh dekat zone, lepas tu dekat zone engulfing fit dengan trend line pula tu. Weh ni mantap ni, padu ni confluence kita ni. Apa yang berlaku? Junam sikit je, sambung naik balik. Sebab apa? Sebab korang entry macam tu, korang nak zero float, korang nak shadow entry tu, nak berbangga dekat IG, nak berbangga kat kawan-kawan zero float entry kan. Tu tengok padah dia naik juga, tembus. Sebab apa tembus? Sebab harga tak bertindak balas disebabkan trendline. Okey, so aku anggap clear kat sini. Kalau ikutkan floating ni aku tunggu dalam 29 minit. So mungkin aku dah tunjukkan video ni dah jadi singkat lah kan. Tapi aku menunggu pergerakan ni selama 30 minit. Dan apa aku nak bagi tahu, itulah conclusion dia. Jangan entry macam tu. Yang mana mengajar pula, pastikan kau tahu nak entry tu macam ni. Janganlah main zone. Memanglah ada losses tu normal. Aku pun ada losses. Masalah ni point first entry tu sama dengan turun-temurun yang orang ajar. Engulf entry dah tak ada benda lain. So apa yang aku nak sampaikan kat sini, pada trader baru ataupun pada trader yang baru tapi mengajar orang baru pula buat macam tu, identify dulu apa cara untuk kau nak entry. Kalau tak tahu cara, kau tengok kat YouTube aku. Alhamdulillah, apa yang aku dah kongsikan banyak je benda yang bermanfaat untuk kau boleh nak entry. Lepas tu bawa lah nak buat ke live ke apa benda. Tapi jangan entry buta-buta disebabkan reason apa? Trendline ada zone. Lepas tu kau tengok apa yang berlaku. Jangan nak cari pucuk akar, jangan nak cari shadow entry. Benda tu akan makan diri. Okay, so pada trader-trader baru, ingat, trading bukan benda yang senang. Macam aku lah cakap, bukan jalan singkat daripada kau ada duit RM10 tiba-tiba ada 50, ada RM500. Senang-senang dia trade pakai duit, pakai phone, deposit, semua tak ada masa tengok chart je. Tak sesenang itu. Ada benda-benda yang boleh menghukum kita kadang-kadang. Ada certain time yang benda tu tak menjadi dengan apa yang kau harapkan. Tapi trade lah dengan apa yang ilmu yang kau tahu, yang kau dah latihkan, yang kau faham betul-betul. Bukan disebabkan turun-temurun tak faham apa. Oh ajar ni, oh entry je sell kat resistance, masuk sell betul-betul. Oh entry dekat zone supply, oh masuk sell betul-betul. So latihkan, fahamkan betul-betul dan betulkan mindset. Bukan sesenang itu. Macam aku cakap awal video tadi, target aku goal nak buat kenaikan. Dan aku dah kongsi pula apa reason aku goal untuk berlaku kenaikan tu. Jadi guys, itu je video daripada aku. Aku minta maaf kalau sepanjang tadi aku ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Tapi apa yang aku buat tadi, aku trade tadi, aku nak tunjuk result. Aku nak tunjuk apa yang berlaku, apa akibat dia kalau kau entry cara macam tu. Dan sebab apa? Sebab ramai trader yang memang itu kaedah yang dia entry. Sebab apa? Sebab itulah yang dia tahu, itulah yang diajar. Dan orang yang mengajar tu pula, itu je yang dia tahu. Dia tak tahu pun nak cara entry, dia tak pandai pun, tapi dia ajar orang. So orang ni pun buat benda yang sama yang dia pun buat. Faham tak? Kau faham? Dia macam dah berbelit, tapi itulah hakikatnya. Aku so far ada 35 orang student. 35 orang student tu entry dengan cara yang sama. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan pelik kalau benda tu benda yang shadow entry, pucuk akar. So ubah benda tu, backtest, cari kaedah yang tak nak pucuk akar tapi benda tu boleh buat profit. Okay, bagi aku benda pucuk akar tu aku pernah dapat di shadow entry, tapi bukan disebabkan aku, disebabkan benda tu jadi sendiri. Aku entry je based on apa setup yang dibagi, apa yang harga ataupun market bagi entry. Tiba-tiba zero float. Banyak kali aku kongsikan kat channel Telegram. Tapi bukan itu teknik aku, bukan itu aku buat jadi ke shadow entry, bukan itu yang aku buat jadi zero float. Harga tu yang bagi sendiri. Aku sebagai trader, kita semua sebagai trader hanya wajib analisa, cari peluang untuk entry. Selebihnya harga yang jalan. Dia nak bagi zero float ke, dia nak bagi floating ke apa benda ke, itu semua kerja dia.
Okay, so apa yang aku kongsikan sepanjang video tadi dapat manfaat dan dapat something untuk perubahan pembaikan kepada diri korang untuk dalam kau punya trading style sebagai seorang trader. Dan aku minta maaf sekali lagi kalau ada terkasar bahasa silap kata. Itu hanya gurauan dan bertujuan untuk berkongsi dan untuk berkongsi satu sama lain. Okay, so itu saja daripada aku. Kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membelikan the stick. Good luck, all the best and Assalamualaikum. Tengok ada pacak lagi 40 pip gol pacak 40 pip. Kena tengok 40 pip gol pacak daripada zone tadi. Lifted up the dope, mission and control, gifted with the flow like Santa. Niggas want the flow, that be chillin' low, hardly on the social shit. Then when I expose how I'm on my glow, niggas ready know who lit. Bitches want the flow.